Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. So, hari ini kita akan... Siapa punya tisu ni? Hari ini kita akan cover untuk satu slot teori untuk DCP. Walaupun part ni saya dah cover sem lepas. Okay. Mungkin saya rasa lepas cuti hari tu mungkin separuh je yang ingat. Sebab kita tak masukkan part DCP ni dalam mana-mana soalan ujian, mana-mana soalan final, mana-mana soalan amali. So, saya expect lah. Okay, saya expect kemungkinan awak pun dah lupa. Okay, tapi tak ada masalah. Sem ni kita akan cover balik ni. Ni is untuk DCP, ECL, Netting, PPP Chat and lastly PPOE. Previously kita cover frame relay. Okay, tapi teknologi frame relay dah tak banyak digunakan kat luar. Mostly kita dah switch ke PPOE. Okay, awak punya device yang datang daripada internet service provider pun semua kebanyakannya PPOE. Okay, so kita akan concentrate on PPOE. Alright. So, macam mana-mana DHCP, okay, macam mana-mana DHCP, diagram ni awak belajar dalam subjek server, okay, dalam subjek router pun benda yang sama. Okay, dia akan ada 4 DHCP punya operation. Okay, dia akan discover, dia akan offer, request and acknowledge. So, kalau kita tanya soalan berkenaan dengan DHCP operation, inilah operation dia. Okay, yang pertama, klien akan discover. Okay, klien akan hantar DHCP discover. Okay, klien use layer 2 and layer 3 layer broadcast address to find a DHCP server. Okay, bila kita set, klien ataupun host untuk dia punya IP address tu auto ataupun dia akan minta daripada DHCP server. Apa yang dia buat adalah bila kita set je auto, kita okeykan dia, dia akan start hantar DHCP discover ni. Dia akan cari mana DHCP server yang terdekat yang dia boleh minta IP address. Okey, apa yang terjadi bila tak ada mana-mana DHCP server yang boleh bagi address? Siapa boleh jawab? Ini soalan network fundamental. Saya ribah balik. Sebab apa? Sebab soalan ni boleh diberi, boleh ditanya masa awak temuduga, masa awak interview. What will happen if your host or your device is set with DHCP ataupun to receive automatic IP from a DHCP server, tapi tak ada DHCP server available yang boleh bagi IP address. What will happen? Apa yang akan berlaku kepada klien tu? Apa yang akan berlaku kepada host tu? Apa yang akan terjadi? Siapa boleh jawab? Jawapannya ada, cuma cuba elaborate sikit. Betul lah. Apipa tu yes. Tapi Apipa tu apa? Yalah, Apipa tu dia akan bagi IP address 169. Apipa tu apa? Saya tak minta dia punya abbreviation tu, dia punya short form untuk Apipa tu. Tapi Apipa tu sebenarnya apa? What will happen bila tak ada DHCP server? Okey, Apipa tu berlaku. Awak dapat IP 169. Okey, tapi kenapa? Soalan kenapa tu yang perlu dijawab. Kalau 5 markah mungkin baru dapat 1 atau 2. Kenapa? Kenapa dapat Apipa tu? Kenapa Apipa tu memberi IP address 169?
ke nak ulang balik SEM 1 ni? Okey. Uh, dalam kita punya standard, okey, kita punya standard, okey, jika mana-mana device disetkan untuk receive, untuk menerima automatic IP daripada DHCP server dan tiada DHCP server yang boleh memberikan servis IP kepada klien ataupun host pada masa tersebut, secara automatik awak punya operating system, okay, terutamanya Windows lah, awak punya operating system akan follow that PIPA rule. Dia akan bagi, dia sendiri yang akan bagi IP address kepada host ataupun klien yang request IP address. Why? Sebab dia yang jumpa DHCP discover tu. Dia jumpa DHCP discover, dia check there is no DHCP server available to give, to serve the request of the client or the host. So dia yang akan bagi IP address. So that is why awak punya host, awak punya device dapat IP address 169.254. That is reserved for APIPA punya IP address. So kalau orang tanya, kalau your future employer tanya, kalau awak setkan IP address kepada auto untuk receive automatic ataupun dynamic IP and there is no DHCP server available, apa yang akan berlaku? Itu yang akan berlaku. APIPA will take over, dia yang akan bagi IP address kepada host ataupun klien tu. Okay. So, bila dia dah buat DHCP discover ni, one is the APIPA available. Dia akan bagi kalau DHCP server tak ada. Yang kedua, inilah masanya, okay, penjenayah cyber, okay, cyber criminal akan add on dia punya DHCP server untuk bagi IP kepada awak punya klien. Ini kerap berlaku kat mana? Kat public Wi-Fi. MACD, Starbucks. Pergi sana duduk daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang, memang tak ada benda lain lah. Memang nak Wi-Fi tu lah. Kan? Airnya dah lah mahal. Tak sedap sangat pun. Kan? Silap air kat tepi jalan tu lagi sedap. Kan? Tapi duduk dekat sana sebab nak gunakan kemudahan internet yang ada. So, cyber criminal ni, cyber ni pun biasanya dia akan lepak kat situ juga. Dia akan duduk kat situ juga monitoring all the usage and transaction that you are doing. Sebab tu biasanya kita nasihatkan, ni dah masuk security sikit. Kita nasihatkan siapa yang guna public Wi-Fi, your device should at least have antivirus. Okay? Should at least have some antivirus. Sekurang-kurangnya yang berbayar. Dah tak mahal sangat pun dah sekarang. Okay? Antivirus untuk telefon yang berbayar lebih kurang RM50 setahun. Kan? Awak pergi MACD, belanja girlfriend, siap-siap lebih daripada RM50. Kan? Awak beli Starbucks, 2 air, mungkin add-on muffin, dah dekat 50, 60. Kan? Lepas tu dia cakap, cik beli 2, harga sekian, beli 3 murah lagi. Beli 3, RM70 dengan air. So, antivirus, beli RM50 untuk phone, boleh cover setahun. RM70 untuk PC, boleh cover 2 device setahun. Awak nak sayang RM70 setahun atau duit dalam bank hilang? There are case. Okay? Terutamanya yang guna public Wi-Fi. Contoh public Wi-Fi yang paling senang tu kat asrama awak. Public Wi-Fi dekat tu. Cuma Wi-Fi attack ni dia lalu firewall. Okay? Dia lalu firewall attack. Tapi Wi-Fi Unify
Itu saya tak tahu. Sebab yang tu bukan bawah infra attack. Yang tu TM yang pasang. So segala dia punya laluan security device mana dan apa kita pun tak pasti. Okay, sebab bukan bawah selenggaraan attack lah. Okay. So that is DCP discover. So bila client hantar DCP discover, the server yang offer IP address ataupun DCP server yang offer servis untuk IP address kepada client, dia akan hantar DHCP offer. So the DHCP server send a binding offer message to the requesting client as a unicast. Client hantar secara broadcast dalam network tu, siapa ada IP, aku nak IP. So the server receive the request dan dia akan reply back to the client. Okay, aku ada IP nak. Okay, kalau nak, the DHCP client, the client will send back a broadcast DHCP request in response to the server offer. So dia akan bagi tahu kat server dia nak IP tu. So bila dia nak IP tu, DHCP server will reply with a unicast acknowledge message. So your acceptance is acknowledged. Dia akan bagi tahu client your request untuk accept IP tu is accepted, is acknowledged. So dia akan bagi IP and itu settle kerja dia. Okay. Apa yang jadi kalau ada orang hack dalam awak punya sistem? So dia akan send DHCP request kepada DHCP server awak untuk ambil semua IP yang DHCP server tu boleh offer kepada host ataupun klien yang ada. So bila awak punya DHCP server dah tak boleh nak bagi IP, dah full, kan, dah tak boleh nak bagi IP kepada orang lain, dia akan plant dia punya DHCP server and bagi DHCP server dia kepada orang lain. So once you are connected to his DHCP server, kan bila bila dynamic IP ni, bila kita dapat daripada IP daripada DHCP server, your IP address, your subnet mask, gateway, DNS, apa semua tu is dia akan ikut setting server tu. So segala laluan keluar masuk, all your transaction, all your data yang keluar masuk ke internet, dia akan lalu gateway. Gateway tu point kepada mana? Point kepada DHCP server yang dia masukkan tadi lah. So saya add on sikit lah part security. So this is the DHCP version 4 operation. So kalau soalan, tanya awak explain or elaborate the DHCP version 4 operation. Kadang-kadang kita bagi gambar rajah ni, kadang-kadang kita tak bagi, kita suruh awak lukis. Kalau bagi gambar rajah ni, explain, mungkin markah dia mungkin 4, mungkin 6. Biasanya 4 lah. Kalau dah bagi gambar rajah ni, tinggal awak nak explain je. Tapi, kalau soalan je, suruh awak explain with the appropriate diagram. This is the diagram lah. Okay, this is the diagram. Maybe soalan tu 12 markah. Why? Ni mungkin cover 4. This will cover 8. Banyak tu. So, kena faham lah. Sebab ni soalan yang sama je. Kalau dalam subjek server pun, benda yang sama je. Awak cover untuk DHCP. Okay. So, this is the DHCP version 4 message format. Untuk frame ni, okay, untuk paket yang dihantar untuk DHCP ni, saya tak emphasize sangat. Sebab ni teori and more to level 5 punya part. Kita tak nak awak hafal sangat pun. Sebab untuk level 4 ni, dia lebih kepada buat. Faham dan buat. Okay, so part ni apa yang awak kena faham? Part ni. DHCP version 4, okay, it send from the client
and use UDP source port 68, okay, and destination port 67. Bila dia hantar, okay, dia hantar daripada klien punya source port dah 68 dan dia punya destination port is 67. If the DHCP message is sent from the server, the source port is 67 and the destination port is 68. Okay. Apa yang kita boleh nampak sebenarnya, source port untuk server adalah 67, source port untuk client is 68. Awak ingat, client punya port adalah 68, server punya port adalah 67. So, macam mana nak tahu mana satu source, mana satu destination? Tengok the DHCP message is coming from where. Kalau dia daripada client, okay, kalau dia daripada client, dia adalah 68. Dia keluar dari port 68, dia akan masuk port 67. Kalau dia daripada server, dia akan masuk port 67, dia akan keluar pergi kat client port 68. Tu je. Client 68, server 67. Dan kena tahu daripada arah mana dia pergi dan masuk. Okay. Yang ni tak payah ingat. Saya pun tak akan tanya. Saya pun tak akan suruh awak lukis. Kalau saya suruh awak lukis, memang saya gila. Tak ada benda nak hafal pun. Kecuali awak buat degree lah. Awak buat degree, awak kaji that message format, dia punya apa, error untuk error detection untuk that message format dan sebagainya. Itu mungkin lah. Okay, tapi part level diploma ni saya tak suruh awak hafal lah benda ni. Okay, so this is the DHCP discover and open message lah. Ni a more detailed explanation and how the packet is sent between each other. Macam saya cakap, part packet ni saya skip. Okay, saya tak nak awak pening-pening. Yang paling penting, kena tahu the basic. Okay. Alright. So, this is how we configure a basic DHCP server version 4. Last semester, kita dah buat benda ni. Okay. Last semester, kita dah buat benda ni. Cuma, saya tak pasti awak ingat ataupun tak. Okay. So, nanti, selepas kita dah reset semua switch and router, next week, cakap pasal next week pagi, saya kena pergi Wisma Persekutuan. So, kemungkinan kelas kita akan shift ke petang untuk minggu depan. Sebab pagi pukul 10 saya kena ada kat sana dengan Cik Ajla dengan Cik Ismail. So petang lah mungkin kita akan tukar kita punya kelas. Right. So macam mana kita nak configure kita punya DHCP server on our router? Okay. To configure a Cisco router as a DHCP server, first we must exclude the IPv4 address. IP DHCP exclude address can exclude a single address or range of address from being assigned. Okay. Sebelum kita nak setkan range, okay, kita kena exclude address yang kita tak nak DHCP server tu bagi. Okay. Sebelum kita setkan on-kan kita punya DHCP server, first kali kita kena excludekan address yang DHCP server tu takkan bagi kepada klien. Okay. So, biasanya ni adalah range. So, 192.168.10.1 hingga 192.168.10.9. Terpulang berapa banyak yang awak nak exclude. Okay. The standard is 1 sampai 9. So, biasanya 10 tu dah start bagi dekat klien. Tapi boleh kalau awak nak start daripada 100. So, awak boleh exclude daripada 10.1 hingga 10.99. So, 100 baru bagi kat klien. Dan kalau kita tengok banyak wireless router, okay, dia punya DHCP server punya range start daripada 100. Dia tak start daripada 10.
Dan kalau awak configure wireless router untuk PTA, nanti awak ambil daripada Cik Napi tu, bila awak configure, awak akan nampak dia punya DHCP range start from 100. Bukan daripada 10. Tapi terpulang. The wider the range, the more IP address that the DHCP server can give to the client. Okay, the smaller the range, the smaller number of IP address that the user can give the client. Bergantung pada IP yang awak nak guna lah. Tapi untuk PTA tak payah banyak-banyak lah. Dan this kalau katakan awak jump daripada range, okey, contoh ini daripada 1 sehingga 9, kemudian awak nak exclude satu lagi .254. So you have to write another line. So dia daripada 192.168.10.1 hingga 192.168.10.9. Kemudian the next line will be 192.168.10.254. So dia akan ada dua line. Next, kita dah exclude, kita perlu configure DHCP version 4 pool. Pool ni macam dia punya range of IP yang kita akan bagi kepada klien nanti. Tadi kita exclude dulu. Sekarang ni baru kita nak define the pool or the range of IP. Okay, IP DHCP pool, kita set pool name, command create a pool with the specific name that put the router in the DHCP configuration mode. So kalau kita tengok pada command ni, IP DHCP pool, kemudian this is the pool name, LAN pool 1. Perlu ke pool name ni tulis macam ni? Tak perlu, terpulang pada awak. Tapi kalau awak ada router ni sebiji kat rumah, nak tulis IP DHCP pool lava, tak ada masalah. Tapi if you are configuring for your company, ikutlah policy or guideline yang company tetapkan for the naming of the pool dan sebagainya. Dia mesti ada dia punya guideline. Apa yang kita patut letak. Maybe LAN pool untuk IT department. So maybe LAN pool IT. Okay. So depend, right? Kemudian this is the address pool assigned using a network command. Network 192.168.10.0. This is the network ID. Okay, network ID untuk DHCP server tu. Kemudian ini adalah dia punya subnet mask. Okay, nampak? Dia start dengan IP DHCP exclude. Dia exclude dulu IP yang dia tak nak pakai. Kemudian dia create pool. Baru dalam pool ni dia define the network. Okay. Dalam pool ni baru dia define dia punya network, dia punya subnet mask. Kemudian default gateway assign using default router command. Okay. Kalau dalam DHCP server, dia punya default gateway is default router. So default router is 192.168.10.1. Alright. Then ada command optional. Kalau awak ada DNS server, so awak boleh add on DNS server 192.168.11.5 ke. Ikutlah DNS server awak, IP address dia apa. Then kalau ada domain, add on domain. Domain name example.com katakan. Domain name attackbp.gov.my katakan. So depend. Bawah daripada default router ni, DNS server, domain name ni terpulang. Kalau ada, masukkan. Kalau tak ada, boleh terus end. Boleh, tak ada masalah. Okay. So nanti kita akan buat ni. Kita akan buat pakai PT, kemudian will convert from PT to the real equipment. Sam ni, kita plan buat amalia awak 3 step. 3 step. Okay, Sam ni, kita plan buat amalia awak 3 step. Yang pertama, kita akan pakai PT. Habislah dalam kamera tak nampak. Yang kedua,
kita akan pakai PT tapi fizikal. Yang ketiga, kita akan pakai real equipment. Okay, why saya include physical? Sebab biasanya kita ada constraint to use the latest equipment. Okay, biasanya kita akan ada constraint to use the latest equipment. Okay, dan kalau ikutkan kita punya switch and router is 29 kalau saya tak silap, paling latest pun. Okay. 2900 series. Okay. Kalau di luar, dia dah 4000 series. Okay. Kalau kat luar, dia dah 4000 series. Tapi, tak semua company yang ada the latest equipment. Okay. Tak semua company yang ada the latest equipment. Kita punya lab ni, barang-barang ni, is add-on tahun 2012 macam tu, 2012, 2013, dah lebih kurang 10 tahun. Okay. So, ada equipment yang dah obsolete tapi masih lagi boleh pakai lah. So, untuk the latest equipment, we have no other choice but to use PT tapi kita akan buat physical. Kita akan buat PT untuk simulation mode, okay, yang biasa awak pakai tu. Kemudian kita akan buat yang physical mode. Untuk biasakan dengan equipment yang barulah, yang kita tak ada. Dan dalam masa yang sama, kita juga akan buat dengan equipment yang kita ada. So, 3 part lah, okay, yang kita akan buat. Right. So, how to verify DHCP? Biasalah, show running config. Kemudian, ini untuk section DHCP. Kalau kita run show running config, dia akan tunjuk semua running configuration yang kita buat dalam router. Tapi kalau kita nak spesifik ke DHCP punya configuration, kita just spacebar, line tegak, spacebar, section DHCP. So, dia akan show only the DHCP part punya configuration yang kita dah buat. So, this one lah. Apa yang kita configure, itu yang dia akan tunjuk. Then, DHCP binding, it will show, okay, the client that receive the IP address. Okay, show IP DHCP binding, it will show the IP address and the client that is receiving the IP address. So maksudnya dalam router ni bila kita run show IP DHCP binding, kita boleh tengok klien mana yang dapat IP daripada DHCP server. So bila kita katakan buat test ke apa kan, kita nak confirmkan awak punya DHCP server berjaya tak bagi IP kepada klien. Yang pertama kita akan tengok ni dulu, awak punya configuration. Okay. Kemudian kita akan tengok ada tak klien yang receive IP. Kalau tak ada, so maybe ada something wrong. Kalau ada, biasanya saya punya style of marking, saya check output dulu. Saya tak check pun awak punya configuration. Saya check output dulu. Output dapat ke semua on that output tu ada, saya dah tak check configuration awak dah pun. Tapi bila saya check ke output tu tak ada part yang stuck, baru saya go through configuration awak satu-satu. Baru kita nampak, oh dekat sini awak sangkut, kat sini awak sangkut. Tapi kalau run, semua dah okey, biasanya saya bagi 100 saja. Saya punya marking lah. Okay. So that is why saya marking biasanya cepat untuk ujian amali, untuk test amali dan sebagainya. Okay. So ini untuk IP di server statistik lah. Yang ni kita nak tengok address pool ada berapa, binding berapa dan sebagainya lah. Yang ni berapa banyak request yang dia dah receive daripada klien dan sebagainya. Yang ni more detail yang kita boleh tengok. Yang ni untuk IT administrator lah. Tapi untuk kelas, untuk ujian dan sebagainya, yang ni saya jarang tengok lah biasanya. Kita akan tengok dua ni.
Okay, so verify DHCP version 4 configuration using the show running config section DHCP command, verify using the show IP DHCP binding command. Okay, so dua ni yang biasa kita akan pakai untuk verify. So, selepas kita dah set DHCP server, satu lagi part is the DHCP relay. Siapa ingat DHCP relay tu apa? What's the difference between the DHCP server and the DHCP relay? Nama lain bagi DHCP relay apa? Saya lupa. Apa dia? Apa nama lain bagi DHCP relay? Dia ada. Kita cover sem lepas. Tak apa, biasa. Siapa yang ada simptom sebelum ni, dia memang ada memory loss sikit. Biasa. Okay, so DHCP relay will biasanya bila kita berada dalam network yang berasingan daripada DHCP server awak tak boleh nak bagi IP kepada network yang di luar daripada network dia. Contoh, awak punya DHCP server duduk kat sini, okay. Awak punya network yang lain duduk kat sini. So, device ni tak boleh nak dapat IP. Okay. Ataupun, ini adalah DHCP server awak. So, device ni, dia tak boleh nak dapat IP kecuali awak punya awak punya router ni dikonfigure sebagai DHCP relay. Maksudnya, dia jadi secondary server untuk request from the DHCP server, saya punya network ni nak IP. So, dia akan bagi. Okay. So, nama lain bagi DHCP relay is DHCP helper. Kat sini dah ada. Nama lain bagi DHCP relay is DHCP helper. Sebab dalam command, kita tak tulis DHCP relay. Kita tulis IP helper. Tapi kita panggil dia DHCP relay. So, apa yang dia buat adalah, kita akan identify which interface yang kita nak assign sebagai port untuk bagi IP kepada client, okay, di bawah router tu. So, kita akan assign contoh interface G00. So, this is the interface G00. So, kita akan jadikan dia sebagai IP helper. So, IP helper address 192.168.11.6. Okay. N. So, show IP interface. So, kita akan nampak internet address 192.168.10.1. This is the IP address untuk ni. Kemudian broadcast address 255.25.25. So, this is the port ni. Kemudian helper address adalah 192.168.11.6. So, kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, so this is the host, the client that looking for IP address, okay, daripada server. So, yang ni network yang lain, dia punya DHCP server duduk kat sini, tapi dia tak ada DHCP server daripada router. Helper awak ni, dia boleh berfungsi dengan dua DHCP server. Either as a helper from router ataupun as a helper from DHCP server yang device tu sendiri. Server yang dijadikan DHCP server pun dia boleh tarik helper dia boleh jadi DHCP relay untuk DHCP server ni. So, IP helper address adalah dia akan jadi helper dan dia akan point kepada IP address server. So, IP address awak punya DHCP server ni adalah 192.168.11.6. Sebab tu IP address dia dekat sini. Tak apa. Confuse, tak ada masalah. Ni lab dia kita dah buat sem lepas sekali. Tapi confirm memang lupa.
So SAM ni kita akan buat semula. Okay, kita akan buat semula DHCP punya lab. Okay. So, ya. Yeah. Kenapa kat router 1 tapi bukan router 3? Sebab IP ni yang device ni yang request IP. Dekat belakang tadi saya main hantam je sebab saya tak nampak diagram. So bila saya dah datang kat depan baru saya nampak okey, PC1 ni yang request IP. So the nearest router adalah R1 ni. So R1 ni yang kita akan configure sebagai helper untuk tarik daripada DHCP server ni dan dia akan bagi IP kepada yang ni. Sebab ni network yang lain 10.0. Kalau router 3 ni minta, so kita akan configure dia sebagai helper lah. Kita akan configure dia sebagai helper. So, dia akan point mana? Dia akan point 192.168.11.6. Dia akan point DHCP server ni. Yes, IP tu untuk DHCP server ni. Dia akan lalu R2, dia akan lalu R1. Okey. So, perlu tak R2 dan R1 ni dikonfigure juga dengan helper? Perlu. Sebab apa? Sebab daripada sini, dia nak sampai ke sini, dia perlu lalu 1, 2 ni. So, kalau yang ni 2 tak push IP address, so dia tak akan jumpa DHCP server ni. So, R1 dan R2 ni perlu dikonfigurkan helper juga. Baru boleh sampai kat R3. Okay. Right. So, this is the DHCP relay. Alright. Part ni kita buat kemudian. Untuk configure basic DHCP on switch. Nanti saya ambil ni. Hari Rabu awak ada kelas tak? Rabu memang kosong. Tapi benda alah ni awak dah pernah belajar kan? Tak payahlah. Okay. Tak, sebab 30 hari bulan nanti saya ada khusus ngajar cabling dan configure wireless router untuk orang luar. Tapi kita buka juga untuk staff dan pelajar. Tapi awak dah buat benda tu berulang-ulang kali daripada SEM 2, SEM 3, SEM 4. So tengok pada keadaan lah. Kalau tak cukup orang, kita akan tarik. Sebab awak free hari Rabu kan? Okay. So yang ni nanti kita akan buat dalam lab jugalah. Sebab wireless router dia ada kat Soho. Sekarang ni disebabkan awak dah menjajah saya punya office sementara kat rangkaian tu. So saya dah pindah office kat Soho. So kalau saya tak ada kat office, saya ada kat Soho. So dalam Soho tu ada wireless router tu. So boleh configure lah. Tapi kalau awak nak pakai, kena minta Cik Napi. Right. So untuk IPv6, okay, untuk IPv6 kita ada apa yang kita panggil SLAC, Stateless Address Auto Configuration, okay, untuk bagi DHCP. Okay, tapi untuk IPv6 saya skip. Kenapa saya selalu skip IPv6? Sebab saya nak awak punya pemahaman, okay, really strong at IPv4. Awak faham IPv4, IPv6, dia masuk je IPv6, kita ubah sikit, awak dah boleh nampak. Tapi, selagi awak tak faham part IPv4 tu, masuk IPv6, dia jadi kat sini dah pening, kat sini dah pening, habis. Satu apa pun tak faham. Sebab tu saya fokus pada IPv4 je. Sebab saya cerita sikit rekod lah letak.
Kita punya target sekarang ni adalah kita kalau boleh kita nak awak semua lulus. Okay, kita tak nak awak fail. Right. So, dulu approach ni adalah untuk sediakan awak ke alam pekerjaan. The best possible as we can. Maksudnya awak keluar je, awak dah boleh kerja. Terus, with minimum guidance. Okay. Tapi approach jabatan dah berubah sikit. Kita nak semua graduate on time. Kita panggil Malaysia ni dia gila graduate on time. Kita nak semua habis dalam masa yang ditetapkan. Okay. Dia ada two condition lah. Pertama yang can absorb as soon as saya ajar. Apa yang saya sampaikan, apa yang pengajar lain bagi, you can absorb, you can understand as soon as keluar daripada mulut saya. Ada pelajar, ada student yang saya cerita hari ini tak faham. Saya cerita sem depan pun tak faham. Saya cerita sem satu lagi baru faham. Sebab apa? Tak semua orang sama. Okay. Tapi the consequences-nya adalah awak lambatlah grad. Lambat kerja, hutang PTPTN, PTPTN dah tak cover, awak kena bayar duit sendiri. Tapi you learn from the practice that yang awak selalu buat, so awak akan kefahaman tu akan jadi sama dengan kawan-kawan awak yang graduate on time, yang habis awal, yang habis dalam masa yang ditetapkan. Cuma awak mungkin habis lambat. Okay. Tapi kita dah kerajaan kita dah tak nak student tercicir. Kita nak semua yang dah belajar keluar. Sebab apa? Sebab dalam bidang rangkaian, dalam bidang komputer ni, apa yang saya ajar hari ni, kemungkinan awak keluar tu dia dah obsolete. Okay, so dia punya approach sekarang adalah we'll train you to be ready for untuk awak kerja. Tapi if you awak punya pemahaman tu tak secukupnya, kita akan cuba guide with the minimum level yang awak boleh graduate lah. Cuma dia punya negative impact dia adalah bidang komputer ni, bidang IT ni dia tak se hands on bidang lain. Kipalan, pemesanan, oil and gas, mungkin elektronik and mekatronik tu adalah sikit macam IT. Tapi bidang kipalan, pemesanan, oil and gas ni dia memang deal hard work, memang kerja keluar peluh. Kan? So awak sentiasa buat with your hand, sentiasa selalu buat, biasanya awak akan mahir. Bidang rangkaian, bidang komputer ni dia memang sama juga. Cuma kadang-kadang ada teknologi baru yang sentiasa update. So, apa yang awak belajar hari ini mungkin dah obsolete 2-3 tahun lagi dan awak perlu belajar sendiri. So, bila belajar sendiri tu yang kadang-kadang you have to really tahu macam mana nak survive. Macam mana nak improve yourself. Terus terang saya cakap, saya graduate on electronic. Saya memang tak suka IT. Zaman belajar dulu, saya memang reject lah. Memang tak nak IT. Sebab apa? Saya tak suka programming. Saya tak suka coding dan sebagainya. Saya masuk ke JTM mengajar pun, saya ngajar basic programming, C++, and networking. Okay. Second year, saya kena ngajar Linux. Stress, nak berhenti kerja. Sebab apa? Tak faham. Macam mana awak tak faham open source tu,
Bayangkan saya yang tak faham nak kena ngajar awak. Memang 2 kali 5. Tapi a few years later, saya mungkin bila kita dah selalu ngajar, uh, absorbent rate untuk faham tu dia dah makin jadi mudah. Kan? Mungkin sebab saya starting dengan microprocessor, microcontroller. Saya bidang, macam saya cakap lah, saya bidang elektronik, jump to IT. So dia ambil masa sikit lah. Okay. So saya starting dengan mengajar server configuration, server installation, server maintenance administration, semua benda tu lah. Dan lari sikit ke Linux, dan sekarang ni baru ke routing and switching. And kalau ikutkan, this is the first semester saya mengajar OneTech. Tapi konsepnya sama. Okay, konsepnya sama. Right. Yang penting kita kena faham dia punya flow, dia punya konsep, dia punya objektif. Yang lain tu akan datanglah, cuma sama ada macam mana awak nak faham dengan cepat ataupun tak tu, itu memang akan perlukan praktis. Satu benda yang saya sampai sekarang masih kagum adalah macam mana berapa ramai kat sini science stream ataupun yang belajar kimia lah kat sekolah. Okey. Siapa hafal keseluruhan periodic table tu? Tak. Saya hafal masa zaman sekolah dulu. Dan sampai sekarang, saya masih pelik macam mana saya boleh ingat. Sekarang ni memang saya lupa lah. Tapi masa tu, saya pelik. Bila saya fikir balik sekarang, macam mana masa tu saya boleh ingat keseluruhan periodic table. Cuma awak jangan pinpoint bagi tahu kat saya benda tu dulu kat mana. Itu memang tak boleh lah. Kan? Tapi the whole daripada satu hidrogen tu sampailah last tu, saya ingat masa tu. So, kita ada pelbagai kaedah yang diajar, kan? Apa pun kaedahnya, praktis. Belajar hari ni, balik tidur, bulan depan expect nak jawab exam boleh ingat, memang tak lah. Kecuali you are gifted with photographic memory, kan? Ajar hari ni sampai mati ingat, itu cerita lain. Kan? Tapi confirm, kalau you are gifted with photographic memory, awak tak akan ada kat sini. Serius. Habis SPM, mungkin dapat beasiswa yang di Pertuan Agong, dah ada kat luar negara dah. Confirm. Kan? So, IP basic ni saya akan skip lah. Okay. Apa hal ada bedak Allah ni dekat sini? Ni sebenarnya dalam slide. Okay. Slide OneTech ni, bukan saya yang buat. Last year, Puan M dengan Haji Nasir yang ngajar OneTech ni. So slide ni slide Puan M. So saya pun baru tengok SEM ni. Right? Adalah benda yang mungkin saya kena ubah lah, tapi tak apa. Alright. So that is the theoretical part. DCP version 4 ni adalah revision untuk apa yang kita dah belajar sebelum ni. Tapi disebabkan kita tak fully test and buat SEM lepas, so SEM ni kita akan include dalam kita punya lab. Right. So sekarang ni pukul 10, ngam-ngam 1 jam. Walaupun slide-nya sikit, saya lebih panjang kan. Okay, so kita akan break dulu dalam, dah sarapan belum? Confirm tanya memang belum lah kan. Okay, 10:30 boleh? Saya bagi setengah jam. Okay, 10:30 masuk balik. Kita akan check ke semua switch and router yang ada.
Dan nanti saya akan ajar awak macam mana nak reset switch and router. Switch tak ada masalah. Switch, button reset dia duduk kat switch tu. Router kena masuk SLI tu, CLI, dia ada command yang kita kena run untuk reset. Okay, so saya pause dulu and 10.30 kita masuk balik. Okay, so kita sambung. Second part of kita punya kelas hari ni adalah untuk memanglah dia tak keluar kat skrin, tapi dia keluar kat dalam video nanti. Sebab ni saya display second screen. First screen saya dekat laptop. Okay. So untuk second part ni kita akan tengok macam ni kita nak configure hardware. Okay, kita nak configure hardware. So pagi tadi kita dah tengok di CPU version 4. So right now kita akan tengok macam ni kita nak reset all the router and switch yang kita guna. Okay. Kalau router and switch tu awak baru beli, okay, vendor akan set up all the iOS dan sebagainya. Kemudian awak dah boleh terus guna. Okay. Tapi bila router and switch tu dah ada configuration dan awak nak remove configuration tu sebab nanti ada username, ada password dan sebagainya. So macam mana awak nak configure? So awak kena remove. So untuk remove dia ada dua kaedah. Okay, dia ada dua kaedah. Yang pertama untuk switch, okay, untuk switch, ni saya bawa ke sini. Okay, sudah boleh nampak kan? Untuk switch, ni saya move to stage. Macam mana nak besarkan ni? Ni dah memang pin. Tak boleh. Tak apalah. So, saya tukar jap ni. Switch. Video. Saya buang background dulu lah. Menyemak lah background ni. Okay. So, kita turunkan. Inilah masalahnya bila nak kena rakam. Boleh. Ni saya run dalam saya punya normal Webex yang biasa kita guna untuk kelas. Tapi selepas pada ni saya dah tak pakai yang saya punya ni lah. Saya akan create link untuk baru. Tapi kalau dia nak join, boleh lah. Dia link yang sama yang saya guna untuk kelas SEM yang sebelum ni. Okay. So, sekarang ni kita dah depankan sikit. Ya, betul. Okay. So, sekarang ni kita ada, Masya Allah. Kita ada kita punya rack. So, kat rack ni, kita ada switch kat bawah ni. And kita ada router. 1, 2, 3. This is the old version of the router yang lama. Router 28. 28. This is 29. Kemudian, ni adalah kita punya switch. Switch Catalyst 2960 yang awak selalu guna dalam PT tu. Kan? Ni yang switch yang kita selalu guna dalam PT tu. And ni adalah router 29. Dalam PT tu, kita selalu guna yang basic. 1941. Kan? Yang ni 29. Okay. So 29 ni, dia punya modul untuk serial yang kita selalu tambah dalam PT tu, kat belakang ni. Masya Allah. Okay. Yang kita selalu tambah dalam PT tu,
Okey. Ni. Ni. EH. Masya Allah, peganglah senang. Okey. Nampak? Ni EHWIC 1, 2, 3, 4. So kita mula dengan kosong. Kosong ni yang satu lah. Okey. Kemudian kita ada EHWIC 2, EHWIC yang ketiga, ni yang keempat. Kalau dalam PT, biasanya yang ni masih lagi kosong. Kita kena add on kan untuk sambung kita punya serial punya device. Dan ni yang kita punya konsol. Konsol, auxiliary port, dan kita ada gigabit Ethernet port. Kita ada 0, 00, 01, 02. Dan this is the USB port. So, yang ni yang 1, 2, 3 ni yang kita selalu pakai untuk sambung ke network. Ni router kan? Nah, kita selalu sambung ke local network, directly connected network, dan serial ni yang kita akan sambung between router selalunya. Okay, so untuk kita configure ataupun untuk kita reset kita punya router, so kita akan run, okay, putih through console cable ni lah. Okay, console port ni kita akan sambung kita punya console cable. Masya Allah. Kita akan sambung kita punya console cable ni. Okay, console cable ni kita akan sambung pada kita punya PC lah. Okay, COM port kat PC. Okay, kalau laptop yang baru, okay, kalau laptop yang baru, okay, kalau laptop yang baru, kita tak ada COM port. So, kita akan pakai macam sekarang ni, laptop saya ni, okay, laptop saya ni, saya sambung COM port dengan COM to USB. Okay, dan saya cucuk ke router. Kat tepi ni ada router, so nanti saya akan demo pakai router ni lah. Router ni router 2600, yang ni lagi lama. Okay, yang ada kat sini 29. Okay. So konsep dia sama je. Kita akan masuk ke dalam kita punya router guna konsol kabel melalui putih. Kalau PC hyperterminal lah. Tapi Windows 10 yang baru sekarang ni, dia tak pre-install with hyperterminal. Awak kena download, install. Kalau awak search hyperterminal kat PC, tak jumpa. So sebab tu, kita dah ada putih, kita pakai putih lah. Okay. So, sekarang ni kita akan tengok macam mana kita nak configure. Kalau router biasa, cucuk COM port ni kat PC lah. Okay. Macam PC sekarang, macam router sekarang ni. Okay. Cucuk ke belakang CPU ni. Kita ada COM port ni. Kita akan cucuk kat sini. Tapi laptop saya tak ada COM port. Okay. So saya pakai USB. Alright. So kita akan demo lah. Okay, dah boleh tukar kamera. Masya Allah, siapa pula telefon ni? Halo, Assalamualaikum. Ya. Yeah. Okay, so untuk kita reset kita punya router, okay, dah buruk lah pula. Tambah balik lah. Okay, so untuk kita reset kita punya router, saya share screen dulu Saya, sekejap, sebelum share screen, tutup dulu. Sekarang tak apa-apa tak. Right, so saya share screen dulu. Screen. Yang pertama, okey, yang pertama ni. Okay, so first of all, buka putih. Okay. Masya Allah.
kat skrin keluar, kat sini tak keluar. Share balik. Okay. First of all, kita akan buka putih dulu. Okay. Saya punya putih saya dah install. Okay. Dekat PC biasanya kita akan ada putih lah. Okay. Sebab putih ni teman setia pelajar komputer rangkaian. Network awak pakai putih, operating system awak pakai putih, server awak pakai putih. So memang putih ni kita akan pakai sebab kita nak remote sama ada menggantikan hyperterminal tu ataupun pakai SSH. Right, so kita run putih. Okay. Dan untuk kita masuk ke dalam konsol, kita akan pakai serial. Okay, serial. Kemudian kita kena pilih COM port mana yang kita akan pakai. Kalau PC biasa, okay, kalau PC yang dekat lab ni, dia tak ada COM port lain, COM port 1. Okay, COM port 1 yang ada pada PC tu. Tapi untuk confirmation, macam mana nak confirmkan what is the COM port yang kita akan pakai. Okay, right click pada window, device manager. Okay. Then, sekejap saya tengok masuk ke tak. Okay, masuk. Then, cari port COM and LPT. COM stand for serial port, LPT stand for parallel port. Okay, tapi kita jarang gunalah parallel port ni sekarang. Zaman dulu, parallel port ni pakai untuk printer. Okay, tapi mungkin awak akan jumpa parallel port ni kalau company awak pakai barcode ni, yang printer untuk print label stiker tu. Kalau siapa buat kerja Shopee ke apa benda tu, dia pakai parallel port. Tapi kebanyakan device yang baru, kebanyakannya dah pakai USB. So, ada yang masih awak boleh jumpa. Okay, so klik kat port ni, kita akan nampak dia tulis sini COM3. Okay, so pergi balik kat putih, 3. Dan klik open. Okay, bila klik open, kena tunggu kejap lah. Okay, enter. Kemungkinan kalau dia tak keluar, awak tekan button enter. So dia akan keluar. Sama configuration dialog macam CLI, awak masuk ke dalam router. Okay, sama je. Nanti router ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 biji router, 7. Ada 7 biji router. Boleh try. Test semua. Divide. Ada 1, 2, 3. Ada 3 rack. So mungkin satu rack ni awak ambil. Dua rack ni boleh kongsi yang lelaki. Untuk kita check. Sekarang ni kita akan buat 2 benda. Yang pertama, kita akan check condition router. Sama ada dia masih lagi boleh digunakan ataupun tak. Yang kedua, kita nak reset. Kita nak reset router tu. Reset ada 2. Reset to factory setting. Kita nak buang semua configuration. Yang kedua, delete semua. Kita tak buat delete semua tu. Buat delete semua tu, matilah saya nak kena menjawab. Sebab apa? Bila delete semua, kita delete segala iOS apa semua. Dia punya operating system. Delete iOS apa semua, nak install balik, nak register balik. Sebab setiap device ni dia perlu di-register dengan Cisco. Nak register balik, nak ni balik. Silap-silap Cik Nafi suruh beli baru je. Siapa nak beli baru? Sebiji ini pun dah berpuluh ribu. Memang tak lah jawabnya. So kita akan reset sahaja. Okay. So ada sesetengah router dan switch, dia ada flash memory. NVRAM tu. Flash memory. Okay. So kalau kita tengok kat sini,
Yang mana yang ada, kita akan buka. Yang mana yang tak ada, boleh abaikan. Macam 28 ni, Masya Allah. Tak payah pergi gym lah macam ni. Okey, macam 28 ni, dia ada memori, flash memory kat depan. Okey, klik dia, dia akan keluar. Okey, dah tolak flash memory ni keluar, barulah reset. Okey, barulah reset. Ada yang tunai ni saya tak jumpa flash memory dia. Tak ada. Depan ni saya tak pasti apa, tapi saya tengok tak ada. Okey, akhirnya saya tak cakap seorang-seorang. Okey, so flash memory ni kena keluarkan. Okey, flash memory ni kena keluarkan. Okey, so bila kita dah masuk dalam ni, okey, perlu hafal tak? Tak perlu hafal. Tak perlu hafal command. Sebab kita nak reset ni bukan selalu pun. Kecuali bila perlu. Okey, so macam saya pun saya Google. Sebab apa? Sebab Masya Allah, dah terrekod sekali. Okey, macam saya pun, saya Google. Saya Google how to reset router to default configuration. Sebab apa? Sebab kita jarang-jarang buat. Okey, command dia adalah, okey, ya bukan yang ni. Okey, this is the command. Config. Ataupun kita panggil mana? Kita panggil configuration register. Okey, configuration register. Okey, so kalau awak tengok, ni dia punya command, configuration register. Kemudian, this is the code that we use to reset. Apa maksud kod tu? Okey, kat sini dia punya explanation. Dia ada 0x102, 0x1202, 0x2101 until 0x3922. Okey, nak guna yang mana? Nak guna yang mana? Default, okey, kalau first kali check dia punya baud rate ni. Console baud rate. Natang apa pula baud rate ni? Okey, baud rate is the speed. Okey, the speed of data being transmitted over awak punya line ni, awak punya kabel ni. Okay, baud rate is the speed that is run by your router or your device, okay, secara default. Kalau awak tengok mana-mana device, dia punya default baud rate is 9600. Kenapa 9600? Dia adalah 1/, frekuensi. Frekuensi 50 atau 60 gigahertz. So 1/50 or 1/60 awak akan dapat baud rate itulah. Okay. So kenapa yang ni ada 1200, yang ni ada 19200, ni ada 4800. Okay. Baud rate ni seolah-olah macam kaedah device awak berkomunikasi, tapi different baud rate, dia punya speed tu berbeza. Okay, cara paling mudah awak nak faham, kalau Haikal cakap Kelantan, awak faham? Ada yang faham, ada yang tak. Bahasanya still based on bahasa yang sama, bahasa Malaysia. Communication dia still bentuk communication yang sama. Cuma
cara cakapnya lain. So baud rate ni lebih kurang macam tu lah. Okay. Speed of the communication between the device is different. Tapi penghantaran datanya still sama. Okay. So pilih 9600. So kita ada option this one. 1, 2, 3, 4. Ada 4 pilihan. Okay. Kemudian apa lagi? Ignore break. Ada 1, 2, 3, 4. 5. Ada 5 ignore break. Kemudian what more to choose? Boot into ROM if initial boot fail. ROM ni apa dia? Read only memory kan? Kalau boot to fail, dia akan baca ROM yang ada pada device. So maksudnya kalau apa yang kita configure tu tak berjaya, dia akan baca default configuration yang manufacturer dah set. Okay? Kalau configuration kita tak berjaya untuk dia boot, dia akan baca default configuration yang manufacturer dah set. Tapi program kita nanti tak run lah. Tapi untuk boot tu, dia still lagi tak ada masalah. So pilih yang ada ni. Okay, so yang ada ni ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, ada 3. Okay, so nak pilih yang mana lagi? Next. Yang ni dengan yang ni sama. Ni dengan ni sama. Okay. Dan kita ada neck boot. And kita ada ignore the content of non-volatile RAM. And dia akan ignore configuration. So this one is 2124 and this one is 2142. Ada beza. So apa bezanya? Okay. Dia cerita kat sini. 2142, okay. Change the configuration register value to ignore the startup configuration by issuing config 0x2142. Kalau yang kat bawah ni, to change the configure register to recognize the startup configuration. Okay. Run 2102. Okay. Yang ni 2142. This one is 2102. So this one dia akan ignore startup configuration. This one dia akan baca startup configuration. So nak pilih yang mana? Pilih yang ni lah. 2102. So bila lepas kita reset, okay, apa sahaja yang kita save dalam copy running config, startup config, dia masih lagi simpan. Okay. Tapi saya nak remove semua yang saya dah save dalam copy running config, startup config. So pilih yang ni, 2142. So the whole memory yang dia simpan pada copy running config, startup config tu, copy running config, startup config dia save kat mana? Dia punya NVRAM. Okay. Dia punya NVRAM. So dia akan clear NVRAM tu sekali. So your device will clear lah, will be clear. So kita test totally clear semua. Kalau 2102 dia akan reset, tapi awak punya startup config tu dia masih lagi simpan. So apa yang awak dah configure masih ada. So yang ni kita tekan no lah macam biasa. Okay, so dia dah masuk. Kena bersabar sikit lah, dia lambat. Okay. Okay. Once dia dah naik kat router tu, okay, macam biasa, enable, configure terminal, okay, dan config.
0x2142. Okey. CON, oh sorry. Sekejap Saya tengok. Sekejap. Saya pun 0x2142. Unknown command. Okey, sekejap. Exit. Config 0x2142. Sekejap. Kenapa tak boleh Bukan. Okey. Kenapa tak run? Patutnya FREG 0 X 2142. Dia tak faham config, ya? Sama. Ya. Dia tak faham. Sekejap saya cari apa dia punya command sebab tak jumpa ni. Okey. No. Show running config. Okey. Configure terminal. Config. Betul lah. Sepatutnya tak ada masalah. Okey, bukan. Pelik ni, pelik. Config. Jap. Kita test. Kita test pun tak boleh. Pelik ni. Kenapa dia tak baca?
Okey. Dia memang kosong. Hmm. Okey. Saya dah tahu kenapa. Disebabkan kita punya router ni, router yang agak lama, dia baca config register. Dia tak baca confreg. CONFREG tu dia tak baca. Tapi dia baca config register. Okay. So, bila dia dah run config register 0x2142, enter, dia pergi ke next line, maksudnya dia dah reset lah. Okay. Dan kita run reset. Dah. Sorry. Dan kita exit. So, dia akan reset lah. So, kita boleh try pada 29, okay. Boleh try dua-dua command. Confreg, okay, 0x2142, atau kalau dia tak berjaya, config dash register. Okay. Kod tu awak kena ingat tu je. Kalau dia ada startup configuration dalam dia, nak erase 0x2142. Kalau startup configuration tu awak tak nak remove, 2102. Tapi biasanya kita nak remove lah. So 0x2142. Okay. So next adalah kita nak tunjuk macam mana kita nak reset switch. Okay. Kita nak tunjuk macam mana nak reset switch. Okay. Saya stop sharing. Sekarang ni kita pergi kepada switch. Sambung balik kamera ni. Okay. Dah tukar kamera, remove background. Inilah masalahnya. Saya rasa saya nak beli visualizer lah lepas ni. Okay. So, Allah Akbar. Untuk switch, kalau kita tengok kat switch ni, okay, this is Allahu Akbar. Okay. Untuk switch, kalau kita tengok kat switch ni, okay, this is 29, okay, catalyze 2960. Kita akan nampak kat sini, dia ada LED ni, kemudian dia ada mode button. Okay. So, macam mana nak reset switch? Switch paling senang. Kalau kita tekan-tekan mode button ni, dia akan pilih-pilih mode kan? Dia akan switch pilih mode. So, untuk reset switch, mode button ni full more than 10 second. Masya Allah. Tenggelam terus. Saya nak kena buka pula. Tak apalah, nanti kita buka. Okay, tekan more than 10 second. So, dia akan berkelip. Okay. 60,
7, 8, 9, 10. Okay. So, bila dia naik amber LED tu punya warna, dia berkelip dekat sistem, meaning that dia tengah reset and dia dah restart. So all your configuration pada switch tu akan dipadam. Ini adalah kaedah yang paling mudah untuk kita reset kita punya switch. Sampailah klip tu hilang, so kita dah terus boleh guna. Sampai blinking tu habis dan kita dah boleh guna kita punya switch. Yang ni nampak gayanya saya nak kena buka. Sebab switch dia dah tenggelam. Tak apalah, nanti kita troubleshoot. So, ni yang kita akan buat untuk kita punya switch. Alright, so far ada apa soalan? So far ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada, satu ni, yang ni, grup ni ambil. Okay. Okay. Dan, ni, grup ni juga. Okay. Part ni, grup awak. Sebab apa? Yang tu saya rasa rosak, tapi saya nak awak confirmkan. Okay. Sebab sekarang ni, kita nak identify yang mana yang elok, yang mana yang tak. Kejap lagi, saya ambil toolbox, ada screwdriver. Yang mana yang tak okey, switch dan router, yang mana yang tak okey, buka, letak kat satu rack. So nanti kita nak troubleshoot. Mungkin ada komponen ke apa ke yang perlu ditukar, kita akan troubleshoot lah. Yang mana yang elok, maintain dekat rack. At least ada 3 switch, 3 router. Memang situ dah ada 3 switch, 3 router. Ni dah ada 3 switch, 3 router. Tapi yang ni double check lah. Dan yang tu maintain 3 switch, 3 switch. Yang tu double check. Kalau katakan switch yang dekat situ elok, mungkin boleh pindah ke rack switch yang elok. Okay, tapi kalau katakan switch ni tak okey, kena ni lah. Kita letak aside. Okay, so untuk yang video, saya stop kat sini dulu. Kita dah demo untuk router, kita dah demo untuk switch. Okay, konsepnya sama. Okay, konsepnya sama. Cuma bila awak cucuk, macam tadi awal-awal selepas break, router ni terutamanya, bila cucuk, okay, saya lupa nak bagi tahu, bila cucuk, awak kena tunggu sampai, contoh kalau kita off, kita on kan. So, router tunai tu, dia ada LED yang akan menyala di kiri dan kanan. Tunggu sehingga dia kuning dua-dua tu, baru onkan cucuk ke putih. Baru dia detect. Sebab masa awal-awal, masa tengah on tu, dia tengah boot dia punya iOS. Dia punya power on self test tu lah. Okay. So once dia dah detect, cucuk kepada PC, buka putih, try masuk. Kalau tak masuk, tunggu kejap. Okay. Dia punya CLI tu awak enter sampai dia masuk. Kalau dia tak detect juga, offkan router tu, on balik. Sebab kadang-kadang ada juga kabel yang problem. Okay, konsol kabel ni senang rosak. Okay, konsol kabel ni pun senang rosak. So, kalau ada kabel yang problem, letak tepi. Okay. So, untuk hari ini, kita stop kat sini, tapi kita akan maintain sampai petang ni.
untuk buat ni. Dan petang ni saya akan cover untuk PTA. Saya akan explain awak punya PTA yang mana yang akan represent dan sebagainya. Okey, yang ni saya stop dulu.